Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, macam dah kata tadi, semalam kita bincang pasal kita dah kata asbabu raddul hadith, sama ada berlaku disebabkan saqtun fil rawi, keguguran pada sanad, keguguran perawi pada sanad, ataupun berlaku disebabkan at-ta'nun, iaitu kekurangan pada perawi. Lalu keguguran pada sanad kita dah bincang semalam, iaitu sama ada jali, wadih, iaitu wadih dan jelas, ataupun yang khafi, tersembunyi. Adapun kekurangan pada perawi itu kita pecah kepada dua. Sebab apa? Sebab pada kita membincangkan syarat hadis sahih, kita katakan untuk jadikan suatu hadis itu sahih mestilah ada latu ruah dan dhabtu rawi. Ada dua syarat yang betul terkumpul pada perawi untuk jadikan perawi itu meriwayatkan hadis yang sahih. Untuk kita katakan perawi itu meriwayatkan hadis yang sahih atau hasan. Maka kat sini kekurangan pada perawi itu sama ada berlakunya kecacatan pada keadilan beliau. Keadilan macam kita dah bincang, keadilan ialah ketakwaan orang itu, iaitu meninggalkan kefasikan dalam urusan syariah dan meninggalkan apa yang boleh menyebabkan jatuhnya maruah di sisi masyarakat pada zaman itu, pada waktu itu. Dan pada dhabit perawi, iaitu pada ingatan perawi asaman. Maksudnya macam kita kata perawi hadis sahih mestilah tam dhabit yang tam, dhabit yang sempurna. Dan perawi hadis hasan ialah khafifud dhabt. Maksudnya pada dhabit perawi ini adalah apa yang lebih bawah daripada khafifud dhabt. Okay. Ini macam ni anda asingkan ikut apa yang Syekh Muhammad Bajabir sebut. Maksudnya dia asingkan ikut yang mana satu keadaan perawi, yang mana satu dhabit perawi. Adapun yang akan Ibn Hajar sebut, Imam Ibn Hajar sebut dalam Nukhbah ialah mengikut yang mana paling teruk. Kecacatan mana yang paling teruk sampai yang paling akhaf, yang paling ringan. Okey, kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umumihi fid darain amin. Thumma at-ta'nu imma an yakuna likadhib rawi. Kemudian kecacatan perawi itu boleh jadi sama ada berlaku disebabkan kadzib rawi, disebabkan perawi itu menipu. Au tuhmatihi bidzalik, ataupun dia dituduh sebagai penipu. Au fuhshi ghalatihi, ataupun disebabkan kesilapan dia atau kesalahan dia yang terlalu banyak sangat banyak. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, kita kata saya kathirun jiddan, au ghaflatihi, ataupun kelalaian dia au fisqihi, ataupun kerana kefasikan dia, kefasikan dalam bidang agama, au wahmihi, ataupun kerana waham yang timbul daripada dia, iaitu kesilapan dia yang dia tak sedar. Dia ingatkan benda tu betul tapi dia tak sedar itu adalah kesilapan. Au mukhalafatihi, ataupun dia mukhalafah atau bertentangan dengan hadis yang lain, bertentangan dengan perawi yang lain. Au jahalatihi, atau kerana dia tidak dikenali, majhul, perawi yang majhul yang tidak dikenali. Au bid'atihi, ataupun kerana perawi itu melakukan suatu bid'ah. Au su'i hifdhihi, ataupun kerana dia lemah ingatan. Okey, ini adalah mengikut tertib Ibn Hajar dalam Nukhbah. Itu tertib yang paling asyad, yang paling kita kata paling berat kesalahan dia, paling berat kecacatan dia adalah kadzibur rawi, iaitu perawi itu menipu. Nanti kita tafsir apa yang maksudkan perawi itu menipu. Kemudian tuhmatuhu bil kadhib, tuhmatuhu bil kadhib. Apa yang maksudkan dengan tuhmah bil kadhib? Kenapa beza dia dengan kadzibur rawi dan tuhmatuhu bil kadhib? Okey. Kalau yang pertama sekali itu kita akan panggil sebagai perawi itu kadzab, penipu. Yang kedua itu kita akan panggil sebagai muttaham bil kadzib, dituduh sebagai seorang yang pernah menipu. Okey, apa beza dia? Okey, kalau kadzab dia pernah menipu di atas nama Rasulullah SAW, maka kita katakan perawi itu kadzab dan hadis dia kita sebagai maudhu', iaitu hadis yang dibuat-buat, hadis yang dicipta, direka-reka. Okey, nanti fal awwalul maudhu', iaitu jikalau
kecacatan pada perawi itu adalah disebabkan kadzbul rawi. Yang lalu kita panggil dia disebabkan pembohongan yang berlaku oleh perawi itu, pembohongan yang dilakukan oleh perawi itu. Lalu kita para a'immatun nuqad, para imam hadis yang mengkritik perawi, mereka mengkritik perawi itu sebagai seorang yang kadzab atau wadda'. Maka kita katakan dia hadis yang maudhu'. Apa yang hadis yang mempunyai dia pada sanadnya kita katakan sebagai hadis yang maudhu'. Okey, lepas tu orang akan kata boleh jadi rubbama boleh jadi seorang yang penipu itu dia akan berkata benar sekali-sekala. Seperti okey, macam mana kita dah kata sebelum ni, kita ta'amul dengan hadis ini melalui zon yang rajih. Pada zon yang rajih, kita tak tahu mana satu hadis yang dia cipta, mana satu hadis yang dia tak cipta, dia betul-betul riwayat yang sahih. So, sebagai ihtiyatan ala Nabi SAW, sebagai satu kita berhati-hati dengan nama Nabi Muhammad SAW, kita terus tolak semua hadis dia. Macam mana nak tahu dia adalah seorang perawi yang kadzab? Banyak cara dia. Jadi adalah salah satunya adalah dia mengaku sendiri dia pernah menipu atas nama Nabi SAW. Contoh dia adalah Nah al-Jami'. Ni pun anak dapat pada tengah kuliah Dr. Zaimi. Nah al-Jami' ni pada al-Jami' tak silap kerana kenapa dipanggil sebagai al-Jami'? Sebab dia mengumpulkan semua jenis ilmu. Maksudnya dia seorang yang alim lah. Memang seorang ulama pada zaman dia. Akan tapi pada zaman dia tengok manusia ni umat Islam ni dia sibuk dengan belajar hadis. Lalu dia tengok ramai yang meninggalkan Al-Quran. Bukan maksud meninggalkan Al-Quran, maksudnya kurang belajar, kurang menekuni pengajian Al-Quran. Lalu dia cipta hadis tentang fadilat ayat Al-Quran. Tapi di akhir waktu dia mengaku bahawa ini dia dah sebut mana hadis yang dia cipta dan disebarkan. Akan tapi sebagai sifat, maksudnya dia adalah kadzab lah. Dia adalah kadzab. Maksudnya dia pernah menipu di atas nama Rasulullah SAW dan dia mengaku benda tu. Tapi para ulama terus menolak semua hadis dia sebagai berhati-hati lah. Dia tak mana satu yang direka, mana satu yang tak direka, walaupun dia dah kata dah mana satu yang direka. Sebagai sifat berhati-hati sebab kita berta'amul dengan hadis Nabi Rasulullah SAW. Yang kedua, wasani al-matruku. Yang kedua iaitu tuham bil kadzib, iaitu dituduh sebagai penipu pula. Kita katakan hadis dia sebagai hadis yang matruk, hadis yang ditinggalkan. Okey, muttaham bil kadzib ni apa pula beza dia? Muttaham bil kadzib sama ada dia berseorangan dalam meriwayatkan sesuatu yang mana benda tu nas dia bertentangan dengan kaedah syariah, ataupun dia dalam muamalah dia dengan manusia dia selalu menipu. So orang tu kita kira sebagai muttaham bil kadzib. Okey, dua ni al-awwal wa tsani adalah kecacatan pada adalatul rawi, pada keadilan para perawi itu. Sebab apa? Kalau dia pernah menipu dengan manusia, tak mustahil dia boleh menipu atas nama Nabi Muhammad SAW juga. Macam itulah. So kita berhati-hati kan dengan kalam Nabi. Kemudian fahsyul ghalat, kesilapan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Contohnya dalam 100 hadis boleh jadi 70 hadis dia salah riwayat, ataupun dia tu lupa riwayat semua tu. Macam kesilapan dia sangat-sangat banyak lah. Ghalat dia. Atau ghaflatihi, ataupun ghaflah ni kita katakan sebagai lalai lah. Sama ada contoh kelalaian adalah ketika dalam majlis talaqi dia main-main, macam tu lah. Contohnya dalam majlis talaqi dia pergi borak dengan kawan sebelah, syekh tengah baca hadis, dia pergi borak ataupun dia pergi main benda. Tapi benda ni tak berlaku kat semua orang dah, dia ada istisna. Contoh kalau kita baca kisah Daruqutni, kita nampak lah para ulama ni dia tak sama dengan kita. Dan Daruqutni mungkin tengah menulis, tak ingat lah kisah dia macam mana. Tapi mungkin lah para ulama dulu tengah menulis, tengah nasakh kitab. Maksud nasakh kitab ni dia fotokopi, ada kopi kitab, dalam masa sama dia dengar hadis. Benda ni berbeza ikut orang. Tapi nak katanya kelalaian yang terlalu banyak, contoh macam tu lah.
macam orang biasa macam kita, macam orang biasa macam kita dalam kelas ada murid tukar kelas syekh tengah baca hadis, kita pergi main pen, pergi melukis, conteng-conteng, kita pergi borak dengan kawan sebelah. Maksudnya kita tak tekun lah dalam belajar, waktu belajar. Ataupun syekh dalam majlis, dalam ketika ditalqin, contoh anak murid datang, dia tanya kat syekh, betul ke si fulan daripada si fulan pernah bercerita hadis pada kau dengan sanad ni daripada si fulan. Lepas tu syekh tu dia tak check pun, dia tak cuba ingat pun, dia terus kata na'am. Bahkan majlis talqin ni seolah-olah macam imtihan lah kepada dia, seolah-olah macam pelajar dia nak uji syekh dia tu. Tapi syekh dia tak tasabut, dia tak cuba untuk check adakah betul itu sanad dia ataupun sanad orang lain. Dia terus cakap na'am. Bila orang tanya, adakah si fulan telah bercerita kepada kau daripada si fulan. Okay, itu antara contoh ghaflah atau fisqihi, ataupun kena fasiqan. Fasik macam kita kata sama ada irtikabul kabair atau israr ala sarair, sama ada pernah melakukan kefasik, pernah melakukan dosa besar ataupun bersentiasa dalam melakukan dosa kecil. Jauh lah. Wathalithu, kita kembali balik. Wathalithu al-munkaru ala ra'yin. Wathalith maksudnya kesilapan yang terlalu banyak. Fakhshul ghalat, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dikategori sebagai fakhshul ghalat, kita namakan sebagai hadis yang munkar ala ra'yin, di atas suatu pandangan. Wa kadza rabi' wal khamis, begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang penuh ghaflah, yang penuh dengan kelalaian, dan perawi yang fasik. Okey. So kat sini nama munkar. So kita faham. Munkar kat sini tak sama dengan munkar yang kita belajar dulu. Kalau munkar yang dahulu, maksudnya munkar ada 4 benda. Munkar yang pertama sekali ialah mukhalafatud da'if li thiqah. Orang da'if bertentangan, riwayat da'if bertentangan dengan riwayat yang thiqah. Tu munkar yang awal sekali kita baca hari tu. Yang kedua, munkar, iaitu pada sanad hadis itu ada perawi yang fahsyul ghalat, dan munkar perawi yang kathratul ghaflah, banyak sangat kelalaian, dan munkar juga adalah perawi yang fasik. Thumma al-wahmu in tuli'a alaihi bil qara'in wa jam'i turuq fal mu'allal. Kemudian waham ni maksudnya tersilap dalam meriwayatkan hadis. In tuli'a alaihi bil qara'in, jikalau diketahui itu dengan bijam alaihi bil qara'in, dengan qarinah yang ada, wa jam'i turuq, dan melihat ke semua jalan, maka kita namakan hadis yang ada waham tu dah sebagai hadis yang mu'allal. Okey. Maksudnya satu hadis illah, maksudnya mu'allal maksudnya hadis yang ada illah. Macam kita kata hadis yang ada illah, suatu sebab yang tersembunyi yang tidak diketahui, yang sukar untuk diketahui, dan kebiasaannya yang mengetahuinya cumalah jahal bidatul ulama muhaddithin, orang yang pakar dalam hadis, contoh seperti Abu Hatim Ar-Razi. Macam mana mereka boleh perasan waham yang berlaku ni? Dengan cara jamak turuq, mengumpulkan semua jalan, lalu bila tengok, ini adalah kesalahan, ini adalah waham. Contoh macam kita kata itu, mostly ramainya meriwayatkan dengan jalan secara mursal, dengan cara mursal, maksudnya mursal lah, tak disebutkan sahabat, tetapi si fulan meriwayatkan dengan cara marfu', maksudnya dia marfu' bukan mursal, maksudnya disebutkan seorang sahabat. Lalu kat sini nampaklah ada illah, maksudnya dengan kita mengumpulkan semua jalan, bukan kita rasanya para ulama dulu lah, mengumpulkan semua jalan, melihat semua jalan, mereka akan perasan illah yang berlaku. Thumma al-mukhalafatu in kana bitaghyir siyaq. Okey, ini dia nak tafsir pada bab mukhalafatu rawi lirwah. Ni sebenarnya ni semua akan ni Ana dah buat kat PowerPoint, dah buat secara habis. Dia sebenarnya akan diterangkan lah. Maksudnya
Bab majhul al-jahalah akan diterangkan juga. Bab bid'ah pun akan diterangkan juga. Bid'ah macam mana yang ditolak. Bab okey, yang kita nak belajar, yang kita nak baca ini adalah bertentangan dengan riwayah yang rajih. Rajih. Ingatan yang lemah pun akan diterangkan nanti. Okey. Jenis yang mukhalafah. In kanat bi taghyir siyaq. Jikalau mukhalafah itu dengan mengubah siyaq, iaitu siyaqul isnad. Siyaq ni kalau ada sini ana terjemah sebagai pembawaan lah. Fad mudrajul isnad. Maka itu dinamakan mudrajul isnad. Okey, mudrajul isnad ni ada beberapa surah. InsyaAllah kalau dah habis nanti kita cuba tengok satu sikit. Au bidam di mauqufin bi marfu'in, atau bercampurnya mauquf, hadis yang mauquf dengan hadis yang marfu'. Contohnya anak tak ingat satu hadis asbirul wudu fa wailul lil aqab minan nar. Cuma anak tak ingat mana satu yang satu kalam sahabat, sebahagiannya adalah kalam sahabat, sebahagian yang lain adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Dia tercampur. So ini kita nama mudrajul matan. Mudrajul matan ialah memasukkan ke dalam matan hadis sesuatu yang bukan kalam Nabi SAW. Contoh macam tu lah. Kalam sahabat bercampur dengan kalam Nabi. Dan orang yang meriwayatkan menyangka bahawa kalam sahabat tu lah sebahagian dari kalam Nabi. Lalu dia orang meriwayatkan secara penuh. Maksudnya kalam Nabi bercampur dengan kalam sahabat. Sedangkan hakikatnya bukan macam tu lah. Maksudnya berlaku pada perawi tu dia menyangka bahawa itu kalam Nabi, sedangkan itulah kalam orang lain. Okey. Au bi taqdimin au ta'khirin kal maqlub, ataupun tertukar, terbalik. Maqlub macam ni lah. Tertukar, terbalik kan. Ditakhirkan satu kalimah, yang mana kalimah itu pula ditaqdimkan. Menterbalikkan antara dua kalimah sama ada pada sanad, seperti nama orang ni Murrah bin Ka'ab dan Ka'ab bin Murrah. Maksudnya dalam sanad tu nama dia Murrah bin Ka'ab. Ada perawi riwayatkan sebagai Ka'ab bin Murrah. Maksudnya berlaku qalbun, berlaku dia terbalikkan dua kalimah. Ataupun pada matan hadis seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ini hadis yang nak tunjuk ialah hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Mana tak ingat. Sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Okey, ni yang asal hadis yang mahfuz yang macam ni, hadis yang terjaga. Tapi ada riwayat ada berlaku qalb antara kalimah, lalu diriwayatkan dengan kata sehingga tangan kanannya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. So ini adalah contoh makhluk pada sanad, pada matan. Au bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasilil asanid, ataupun dengan menambahkan nama seorang perawi, maka kita namakan sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Maksud dia hadis tu asalnya pada riwayat yang lain. Contohnya para perawi semuanya riwayat dengan jalan an Malik, an Nafi', an Ibn Umar, an Rasulullah SAW. Okey. So sanad ni dah muttasil dah. Sanad ni yang pertama sekali memang dah bersambung sanad. Akan tapi datang seorang perawi, dia mukhalafah. Dia kata an Sufyan, an Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Dia tambah nama Sufyan selepas Malik. Ataupun terbalik lah maksudnya. An Malik, an Sufyan, an Nafi', an Ibn Umar. Dia tambah Nafi' selepas Malik. So kat sini first sekali yang kita kena tahu, sanad yang asal tadi sebenarnya dah bersambung dah. Tapi datang seorang perawi yang lain dengan sanad yang sama, tapi dia tambah seorang perawi. So kat sini kita namakan sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Okey. Au bi ibdalihi wala murajjiha fal muttarib. Okey, muttarib seperti kita dah baca hari tu, iaitu dalam bab aqsamul maqbul, muttarib berlaku perubahan pada hadis dan tiada wujud satu wajah pun yang dapat menterjahkan salah sebuah hadis, sama ada ittirab tu pada sanad ataupun pada matan. Okey, yang macam contoh kita bagi hari tu ialah inna fil mali haqqun siwa zakah dengan laisa fil mali haqqun siwa zakah. Okey, itu contoh muttarib lah. Maksudnya
semua, hatta kalau 10 riwayat sekalipun semuanya saling bertentangan, kita panggilkan semua hadis tu muktarib lah. Dan kita tak memilih satu hadis pun untuk diambil sebagai hujah. Sebab semuanya ittirab dan kita tiada satu wajah pun yang kita dapat gunakan untuk katakan salah satu riwayat mana yang tepat, yang betul. Okey. Wa qad yaqa'ul ibdalu 'amdan imtihanan. Okey, dah boleh jadi diubah-ubah benda ni, diubah sanad, diubah matan ini berlaku secara sengaja daripada perawi. Untuk apa? Li ajli imtihan. Untuk tujuan menguji. Contoh yang kalau kita baca buku kitab hadis, contoh yang dibawa ialah kerana orang Baghdad, penduduk Baghdad, dia nak uji Imam Bukhari. Waktu tu Imam Bukhari masih tak dikenali di Baghdad. Lalu Imam Bukhari datang ke Baghdad, buka majlis. Lalu dia macam bersepakat, kita nak uji, hari ni kita nak uji Imam Bukhari. Lalu dia buat apa? Dia ambil 10 orang. Dia kumpulkan 10 orang. Setiap seorang tu dia bagi 10 hadis. Akan tapi 10 hadis tu dia orang macam, okey, contoh sanad A bagi kat hadis B. Sanad B bagi kat hadis C. So dia orang datang kat Imam Bukhari, dia orang tanya, kau tahu tak sanad, kau tahu tak hadis ni? Fulan an fulan qala Rasulullah SAW, macam tu. Tapi dengan dalam keadaan sanad dengan hadis tu dah ditukar. Lalu Imam Bukhari jawab, la adi, aku tak tahu hadis ni, aku tak tahu hadis ni dengan jalan yang macam ni. Sampailah habis 10, seorang 10 hadis. Cukup 10 orang, 100 orang, maksudnya 100 hadis lah. Lalu dah habis tu, orang yang dengar, para penduduk awam yang dengar ni tengok, weh, Imam Bukhari ni tak tahu apa benda ni. Tapi orang yang betul-betul faham dia tahu, oh, Imam Bukhari ni seorang yang pakar, betul-betul pakar. Lalu habis dia imtihan tu, Imam Bukhari datang kat seorang-seorang, dia kata, sanad hadis ni yang kau baca ni adalah sanad untuk hadis yang ini. Dia kembalikan sanad kepada hadis yang asal, sanad asal kepada hadis yang asal. Nak katakan, nak katanya hebatnya Imam Bukhari, dia perasan, dia tahu sanad mana untuk hadis yang mana. Akan tapi bila berlakunya ibdal amdan ni, maksudnya berlakunya kita saja ubah untuk imtihan. So waktu tu je kita boleh guna benda tu. Dan benda ni bukan untuk orang awam lah. Maksudnya benda ni adalah untuk para nuqad lah, para imatul nuqad, orang-orang yang mengkritik para perawi. Itulah dia. Mereka je lah, tak semua orang boleh buat lah benda ni, sebab dosa lah kan, sebab dia mengubah-ubah kalam Nabi, mengubah apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Au bitaghyiri hurufin ma'a baqa'i siyaq, ataupun mukhalafat itu disebabkan berubah huruf, akan tapi bentuk huruf tu sama. Okay, kita kena ingat zaman dulu masih tak ada baris. Para ulama dia tulis macam tu je, bentuk tulisan dia tak ada baris. So fal musahhafu awil muharraf. Okay, kita tak terangkan sini. So ada beza musahhaf dengan muharraf. Sama ada perubahan itu pada titik ataupun pada syakal atau pada baris. Dan okey, kalau tashif ialah perubahan pada titik kalimah. Ta jadi sa, ataupun ba jadi sa, macam tu. Atau ba jadi ya. Ataupun tahrif itu berubah syakal, berubah baris. Contoh macam jannah jadi junnah, macam tu. Contoh hadis yang Syekh Muhammad bagi ialah man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Hadis sittan min Syawal. Ni hadis puasa 6 pada bulan Syawal. Contoh hadis yang berlaku, okey, ni asal sittan min Syawal. Hadis yang berlaku muharraf macam mana? Dia meriwayatkan thumma atba'ahu syai'an min Syawal. Kalau kita tengok bentuk dia tanpa baris hampir sama. Sittan dengan syai'an hampir sama. So tu contoh musahhaf dan muharraf, berlaku perubahan.
Sedangkan siyak dia tanpa kalam, tanpa titik dan baris masih sama bentuk dia, bentuk kalimah tu. Tapi bila sebab para pentahqiq kemudiannya nak ni dhabit balik, ataupun para perawi bila baca kitab syekh dia, dia baca boleh jadi dia faham lain lah, macam tu lah lebih kurang. Allah Ta'ala alam. Kalau ada apa-apa esok ikhtisar hadis, beberapa masalah, dan jahalatul rawi, tu perawi tak dikenali. Allah Ta'ala alam.